itu hanyalah satu unit kecil di dalam Majlis Agama Islam Selangor, dan hari ini telah diperbadankan atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk Perbadanan Wakaf Selangor menguruskan segala hartanah wakaf untuk mengajak masyarakat sama-sama melazimi ibadah wakaf untuk sama-sama kita membangunkan ummah, terutamanya di negeri Selangor pada hari ini. Jadi Alhamdulillah, untuk tahun ini sahaja, untuk makluman semua, Perbadanan Wakaf Selangor telah menyumbangkan wakaf tunai, sumbangan wakaf tunai yang dipanggil sumbangan fi sabilillah sebanyak 1.5 juta ringgit kepada hampir 40 institusi, yang mana di dalamnya ada beberapa buah masjid, surau dan juga sekolah-sekolah yang telah Perbadanan Wakaf Selangor bantu untuk menyiapkan, untuk disiapkan fasiliti dan sebagainya. Jadi daripada mana sumbangan-sumbangan ini yang Wakaf Selangor sumbangkan? Tidak lain tidak bukan adalah daripada dana-dana wakaf yang diwakafkan oleh tuan-tuan, oleh ayah-ayah yang sebelum ini mungkin pernah mewakafkan harta, mewakafkan wang tunai ke Perbadanan Wakaf Selangor. Jadi menjadi tanggungjawab dan amanah kami di Perbadanan Wakaf Selangor untuk mengagihkan sumbangan-sumbangan tersebut dalam bentuk wakaf kepada institusi-institusi yang memohon dan sebagainya. Jadi bila kita sebut tentang ibadah wakaf ini secara lazimnya, secara yang biasanya, ianya pasti akan melibatkan tanah. Wakaf tanah untuk buat masjid, wakaf tanah untuk buat surau, wakaf tanah untuk buat tanah perkuburan. Akan tetapi secara realistiknya pada hari ini tidak ramai di antara kita, lebih-lebih lagi di kawasan tengah-tengah bandar di negeri Selangor ini, yang mempunyai tanah. Lebih-lebih lagi yang berusia di lingkungan usia-usia saya ni, mana ada tanah. Jadi dalam usaha kita untuk mengikuti jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi turut melaksanakan ibadah wakaf ini, bagaimana caranya? Hari ini alhamdulillah para sarjana, para alim ulama telah membincangkan perkara ini, dan hasilnya hari ini umat Islam di negeri Selangor dan juga di Malaysia hari ini boleh berwakaf menggunakan wang tunai, dan ianya lebih mudah untuk dilaksanakan dan diuruskan. Jadi ini adalah antara hikmah yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Dengan melalui ibadah wakaf ini, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ibadah wakaf ini, dia termasuk di dalam salah satu daripada 3 janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min 3, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasa kita dengar tentang hadis ni. Di awal hadis tersebut Nabi bagi tahu apabila matinya seseorang insan, dan di dalam riwayat yang lain apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amal kebaikan kita, kecuali 3 perkara. Yang pertama Nabi bagi tahu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir, yang ketiga, anak soleh yang mendoakan baginya.
Jadi hari ini alhamdulillah Allah pinjamkan kepada kita usia, umur, nyawa. Jadi di kalangan kita hari ini ada yang dah berusia 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70, ada yang 80. Bahkan ada yang sampai 90 tahun masih lagi diberikan nikmat usia dan juga nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping nikmat tersebut, sebagai seorang hamba, kita dituntut untuk melaksanakan segala macam kebaikan. Kerana apa? Sepanjang kita hidup pada hari ini, tiada halangan ataupun kekangan untuk kita melakukan amal kebaikan. Tiada siapa yang menghalang tuan-tuan, ayah-ayah semua untuk datang awal ke masjid hari ini. Tiada siapa yang melarang tuan-tuan untuk solat sunat, untuk mengaji dan sebagainya. Untuk bersedekah. Tiada siapa yang menghalang. Bahkan Allah nyatakan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Bersegera, berlumba melaksanakan kebaikan. Kerana apa? Perkara yang kita yakini dengan pasti, satu hari nanti kita semua akan meninggal dunia. Kerana itu Nabi bagi tahu, apabila mati seseorang insan, putus segala amal kebaikannya. Sebab satu hari nanti kita akan meninggal dunia dan tidak ada amal saleh lagi yang kita boleh laksanakan apabila kita telah meninggal dunia. Jadi sewaktu hidup inilah segala kebaikan, segala amal kebajikan kita boleh laksanakan, kita boleh lakukan. Dan saya yakin ada kadang-kala itu di antara kebaikan tersebut yang kita telah pun biasa laksanakan. Kita dah biasa lakukan. Cuma kadang-kadang kita tak tahu, rupanya amalan yang kita buat itu merupakan antara amalan yang terbaik di dalam agama Islam. Sebagai contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayul Islami khair?" Amalan Islam apa yang terbaik? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tut'imut ta'am." Beri makan. Nabi bagi tahu beri makan. Dan beri makan ini saya yakin biasa kita lakukan. Dapat duit gaji, dapat duit hasil perniagaan, dapat duit rezeki yang pelbagai ruang, pelbagai cabang kita cari rezeki. Dapat hasil tersebut, kita belanja orang makan, kita beri orang makan. Contoh hari ini hari Jumaat, banyak makanan dan minuman yang ada di belakang sana. Ada di antara mereka yang menyumbang infak dan sebagainya. Rupanya apa yang dia lakukan itu adalah antara amalan yang terbaik di dalam Islam. Dan kemudian Nabi bagi tahu lagi, sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal. Rupanya berikan salam ini juga adalah antara amalan terbaik dalam Islam. Sebelum ni kadang-kadang kita berat mulut nak ucapkan salam. Tapi mungkin selepas kita dah tahu, dah dengar, ada hadis, ada sunnah yang Nabi tekankan, yang Nabi tunjukkan, mungkin kita akan lebih bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah tersebut. Tapi untuk melaksanakan dua perkara ini, nak beri makan orang, nak ucapkan salam, ada syarat dia. Apa syarat dia? Syarat dia hiduplah. Waktu kita hidup sahaja kita boleh beri makan dekat orang. Waktu hidup inilah kita boleh beri salam dekat orang. Sebab meninggal dunia nanti, orang akan buat makan untuk kita pula. Dia buat kenduri, dia sedekah makanan, dia niatkan pahala untuk kita. Dia datang kubur kita, dia ucapkan salam. Jadi waktu hidup ini kita boleh buat segala macam kebaikan. Kecuali kalau kita dah meninggal dunia, apa yang kita boleh bawa sebagai bekalan? Yang pertama Nabi bagi tahu sedekah jariah. Dan sedekah jariah ini
Ramai di kalangan ulama menyatakan ianya adalah khusus untuk ibadah wakaf. Seperti yang tuan-tuan dah laksanakanlah sebelum ni. Dah pernah berwakaf untuk sebahagian pembinaan Masjid Kota Damansara ni, pengurusan masjid. Buka tabung wakaf untuk infrastruktur, buka tabung wakaf untuk pembaharuan kapet, buka tabung wakaf untuk buat ruang limpah yang baru. Semua kita dah melazimi ibadah wakaf pada hari ini. Alhamdulillah. Kerana apa? Ibadah wakaf ini yang menjadikan ianya satu amalan yang indah, yang bermanfaat kepada diri kita ini adalah dari sudut manfaat wakaf itu sendiri. Sebab itu wakaf ini adalah amalan menyerahkan harta ke jalan Allah. Dan selagi mana apa yang kita serahkan itu memberikan manfaat dan hasilnya adalah pahala yang berpanjangan ila yaumil qiyamah. Hari ini kita lihat Masjid Kota Damansara ini tersergam indah, cantik, hasil wakaf, hasil infak yang telah diberikan oleh tuan-tuan yang menjadi ahli karya kepada kawasan ini. Dan mungkin usia masjid ni pun dah 20 tahun ada kot. Lebih. Tak sampai ke? 10 tahun. 15 tahun. Dah berusia 15 tahun dah Masjid Kota Damansara ini. Dan ramai di kalangan tuan-tuan, ayah-ayah semua yang dah pernah berwakaf untuk pembangunan Masjid Kota Damansara ini. Dan kalau kita lihat sebelah-sebelah kita, kita lihat jiran-jiran sebelah kita, ada di kalangan mereka ni yang kita kenal hari ni dah tak ada dah. Hari ni dah tak ada dah. Ke mana dia pergi? Dia telah meninggal dunia. Tapi kita lihat apa yang dia wakafkan sama-sama dengan kita dulu. Datang jumpa pengurusi masjid, pengurus masjid, nazir. Sama-sama berwakaf dengan dia. Tapi hari ini dia dah tak ada. Dia dah meninggal dunia. Tapi apa yang dia wakafkan 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, hari ini masih ada dan dimanfaatkan oleh segenap lapisan masyarakat yang datang solat kat sini, yang datang mengaji, belajar, yang buat kenduri, yang musafir datang berehat dan sebagainya. Di sinilah manfaat ibadah wakaf itu. Dan di sinilah pahalanya yang berpanjangan sehingga hari akhirat. Dan kalau kita lihat, Nabi juga melaksanakan ibadah wakaf ini, tuan-tuan. Dalam peristiwa hijrah, apabila tiba di Quba, satu kawasan, Nabi wakaf Masjid Quba. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan, dibinakan pula Masjid Nabi, yakni Masjid Nabawi. Dan hari ini masjid tersebut masih ada, tuan-tuan. Ini kita cerita 1400 tahun yang lalu punya wakaf. Agak-agak berapa banyak pahala yang Nabi SAW dapat. Dan begitu juga kita. Kalau kita lihat, kalau kita balik ke kampung, kita tengok masjid-masjid kat kampung. Yang dulu kita kecil-kecil main kat kampung, tuan-tuan. Belajar, ngaji, sekolah agama, surau. Ayah kita bawa, atuk kita bawa. Hari ini masjid tu masih ada lagi. Dulu kecil, sekarang dah makin besar. Punya berkembang wakaf tersebut. Jadi hari ini itulah juga hasrat kami di Perbadanan Wakaf Selangor untuk sama-sama mengajak masyarakat untuk terus istiqamah di dalam melaksanakan ibadah wakaf ini. Walaupun dengan sekecil-kecil wakaf. Kerana apa? Kerana kami di Perbadanan Wakaf Selangor hari ini melaksanakan promosi untuk mengajak masyarakat di negeri Selangor ini sama-sama berwakaf serendah RM1. Sama ada melalui potongan gaji ataupun auto debit melalui Maybank dan CIMB serendah RM1. Dan ke mana sumbangan-sumbangan tersebut? Seperti yang saya nyatakan tadi.
Untuk tahun ni dah 1.5 juta, tahun lepas pun lebih kurang. Dan sebelum-sebelum ini ada juga yang kita telah berikan dengan dana-dana yang besar hasil daripada sumbangan orang ramai ini. Dan selain itu, antara usaha Perbadanan Wakaf Selangor untuk memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah wakaf ini adalah dengan kita meletakkan tabung-tabung wakaf di hampir 80 masjid yang ada di negeri Selangor. Salah satunya adalah Masjid Kota Damansara inilah. Kalau kat luar sana tuan-tuan nampak tabung color silver besar tu, itu tabung wakaf Selangor. Dan 30% daripada jumlah kutipan tabung tersebut, pihak Masjid Kota Damansara boleh ambil dan laksanakan projek-projek pembangunan dalam bentuk wakaf. Nak buat makan, buat kenduri tak boleh lah, sebab dia duit wakaf. Contoh nak buat bilik jenazah baru ke, nak tukar kapet baru, nak tukar PA sistem baru ke, yang lebih sedap dan sebagainya, boleh. Tipu pengurus ataupun pengurusan masjid boleh berhubung dengan saya, boleh buat saya makan. Berapa dah ada dana 30% tabung yang ada di Perbadanan Wakaf Selangor? Boleh tuntut, tak ada masalah. Itu antara promosi yang kita laksanakan. Kita kembalikan semula kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk yang tersebut. Jadi hari ini insya-Allah Perbadanan Wakaf Selangor juga ada buka kaunter informasi dan juga peluang untuk siapa-siapa yang nak melakukan ibadah wakaf, yang nak buat auto debit serendah RM1 tuan-tuan. RM1 hari ni nak sarapan pagi pun RM10 ya. RM10 nasi kerabu dengan ayam, RM10 tak campur air. Ini wakaf RM1 potongan gaji sebulan ataupun auto debit untuk sedikit jalan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, Nabi bagi tahu ilmu yang bermanfaat. Dan saya yakin di hadapan saya, ayah-ayah, tuan-tuan, abang-abang, setiap daripada kita ini dikurniakan ilmu dan juga kebijaksanaan yang pelbagai. Ada yang pandai bidang ini, ada yang pandai bidang itu, ada yang pandai baki motosikal, ada yang pandai buat rumah, ada yang pandai perniagaan, ada yang pandai mengajar, ada yang pandai ilmu agama. Jadi kita semua ini saling melengkapi antara satu sama lain, dan ilmu-ilmu yang kita ada ini insya-Allah akan memberi manfaat kepada setiap di kalangan kita. Jadi apabila kita ada ilmu, sampaikanlah ilmu tersebut supaya kita dapat janji yang kedua Nabi bagi tahu ini, apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir Nabi bagi tahu antara bekalan untuk kita bawa apabila kita telah meninggal dunia nanti, yang ketiga, awaladin salih yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan baginya. Jadi hari ini alhamdulillah Allah kurniakan kepada kita bermacam-macam bentuk rezeki, nikmat, dan salah satunya Allah berikan kita izin untuk merasai alam perkahwinan. Asam garam kita tempuh bersama dengan isteri kita, kehidupan berdua, bertengkar berbaik, bergaduh berbaik, masa-masa muka ini semua kita lalui. Dan ayah-ayah mungkin lebih pengalaman dan sebagainya. Dengan nikmat pernikahan tersebut, Allah tambahkan lagi rezeki. Diberikan kita zuriat, diberikan kita anak-anak. Ada yang ramai, ada yang sedikit. Dan mungkin ada yang belum dikurniakan zuriat. Saya minta maaf. Semoga Allah kurniakan juga kepada tuan-tuan zuriat. Yang nak diceritakan di sini, sewaktu kita dapat berita ataupun khabar isteri kita mengandung, kita jaga isteri kita dengan baik. Kita bawa pergi klinik, kita bawa pergi makan, jaga makan yang elok-elok sampai isteri kita melahirkan anak kita. Lahir sahaja anak kita, kita didik, kita jaga anak kita bagai menatang minyak yang penuh. Keluar pagi, balik malam. Jiran sebelah pun tanya, bang balik malam bang hari-hari. Cari rezeki untuk anak. Hantar sekolah yang bagus-bagus.
hantar universiti dalam negara, luar negara, dengan pengharapan anak kita menjadi anak yang soleh dan akan mampu mendoakan kita satu hari nanti apabila kita telah meninggal dunia. Persoalan timbul di sini. Siapa yang boleh beri jaminan anak dia akan berterusan mendoakan dia apabila dia telah meninggal dunia nanti? Ini persoalan. Jadi untuk menjawab persoalan tersebut, muhasabah balik diri kita, lihat diri kita. Kitalah yang perlu menjadi anak soleh terlebih dahulu. Walaupun hari ini kita berstatus bapa, hari ini kita berstatus atuk, ada cucu, cicit dan sebagainya. Kita perlu ingat, kita juga adalah tetap seorang anak kepada ibu dan ayah kita, kepada arwah ibu dan ayah kita. Jadi teruskan berdoa kepada mereka, doakan pengampunan buat mereka, doakan diringankan azab kubur, doakan semoga Allah ganjarkan syurga buat mereka. Jadi mereka tagih doa-doa kita. Dengan amal kebaikan kita tadi, semoga Allah juga kurniakan kepada kita anak-anak yang soleh untuk kita satu hari nanti. Jadi hari ini mak ayah kita mungkin telah meninggal dunia. Tiada lagi bakti yang kita boleh laksanakan kepada mereka. Nak bawa mereka jalan-jalan, nak bagi makan dah tak boleh dah. Jadi selain daripada doa anak-anak yang soleh, kita boleh bersedekah dan niatkan pahala tersebut kepada arwah ibu dan ayah kita ataupun arwah isteri, arwah anak-anak kita. Kerana apa? Di sana ada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh sampaikan pahala sedekah kita kepada arwah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang lelaki keluar bermusafir. Balik daripada musafir tu dia dapati ibu dia telah meninggal dunia. Lalu dia datang berjumpa Nabi. Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Dia tidak sempat berwasiat, tidak sempat berpesan, tak sempat berkata-kata. Dan aku yakin sekiranya dia masih hidup, pasti dia akan suruh bersedekah. Lalu dia tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha?" Adakah pahala sekiranya aku bersedekah untuknya, yakni arwah ibuku? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ringkas, "Na'am, fatasaddaqa anha." Ada, sedekahlah untuknya. Tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, jika kita bersedekah dalam bentuk yang manfaatnya tidak berpanjangan, seperti makan, minum, kita belanja kawan kita makan, belanja adik-beradik kita makan, kita niatkan pahala untuk arwah ibu ayah kita, contoh. Ini pun nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang berhak untuk melipat gandakan pahala seberapa banyak lipat ganda pun. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dialah yang berhak untuk melipat gandakan pahala sedekah kita. Itu dalam bentuk manfaat yang terputus. Apatah lagi kita niatkan pahala ibadah wakaf yang pahalanya berpanjangan ila yaumil qiyamah ini untuk kedua ibu dan ayah kita ataupun untuk arwah-arwah suami kita, isteri kita, anak kita yang telah pergi dahulu meninggalkan kita. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua untuk sama-sama kita melazimi ibadah wakaf, seterusnya mengikuti jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut semua sunnah Nabi mungkin ada yang kita tak dapat nak ikuti. Tapi dengan sunnah-sunnah yang ada, yang mudah, yang lebih dapat kita laksanakan, kita buat dan kita laksanakanlah. Jadi insya-Allah saya ulang sekali lagi, hari ini selepas solat fardu Jumaat nanti, pihak Perbadanan Wakaf Selangor, saya dan juga dua orang sahabat saya akan membuka kaunter informasi wakaf di belakang sana. Kalau ada yang nak bertanya, kalau ada yang nak sama-sama berwakaf, QR code pun ada, tabung wakaf pun ada, tabung wakaf di masjid Kota Damansara pun ada.
Kalau ada yang nak buat potongan gaji atau auto debit serendah RM1 pun ada, insya-Allah. Boleh terus isi borang, tiap-tiap bulan dia akan tolak, insya-Allah. Jadi itu sahajalah sedikit sebanyak perkongsian daripada saya pada hari ini. Semoga ia bermanfaat. Saya mohon sampaikanlah kepada anak-anak, kepada kawan-kawan yang mungkin tiada di sini pada hari ini, berkaitan dengan ruang dan peluang yang kita boleh sama-sama lakukan untuk mencari sedikit pahala untuk diri kita, insya-Allah. Jadi itu saja, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.